ibadah haji ini adalah ibadah yang tertua. Ibadah yang tertua. Jadi Allah SWT masih meletakkan rumahnya. Dan Nabi Allah Ibrahim diminta untuk membina, mendirikannya di atas tapak yang telah dipilih oleh Allah SWT. Maka ketika Nabi SAW diutuskan, maka Nabi meneruskan kelangsungan daripada Nabi Allah Ibrahim. Allah apa berlakunya ketika umur 35 tahun dibinanya kembali tapak yang telah runtuh, ataupun rumah ibadah, ataupun Kaabah ini, ataupun dipanggil Baitullah ini, yang Nabi sebenarnya meletakkan Hajarul Aswad pada tempat yang asal. Inilah Mina di sebelah kanan, kemah-kemah yang akan menjadi penginapan para jemaah haji. Yang semua ini juga akan disusun oleh muassasah lah. Jadi di sebelah kanan kita ada satu bukit yang ada satu tanda kubah kecil itu. Di sebelah kiri tengok kubah kecil itu, sebelah kiri itu adalah tempat penyembelihan Sayyidina Ismail oleh Sayyidina Ibrahim. Itu kubah di sebelah kiri, kubah kecil itu. Okey. Dan di perjalanan inilah tu atas bukit tu. Nampak atas bukit tu. Laksanakan ibadah kepada Allah, diganggu bukan oleh iblis. Maka ketika berada di Jamrah sanalah iblis dengan sedaya upaya untuk menghalangi terlaksananya ibadah ini. Maka Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail mengambil batu dan menjam. Bismillah. Dan syaitan yang bihisbih melontarkan jabih itu. Ini menjadi syariat kepada kita Muhammad SAW, iaitu melontar di Jamrah pada hari pertama, kedua dan ketiga selepas Jamratul Aqabah. Inilah pendapatan jemaah-jemaah seluruh dunia. Namun ada yang dekat, ada yang jauh, mengikut bayaran masing-masing lah. Ada yang dekat dengan Jamrah pastinya dia bayaran yang mahal. Tapi kalau duduk jauh, kebiasaannya kalau muassasah kita akan duduk di sebelah muazzin, melebihi 3 km perjalanan nak pergi ke Jamrah. Ke depan sekali ni, kemudian 5 tingkat, 4 tingkat tu itulah Jamrah, tempat melontar. Jadi semua berjalan kaki, tak ada orang naik train lah. Untuk pergi melontar semua berjalan kaki, semua sama saja. Cuma yang bezanya antara dekat dengan jauh pendapatan. Kita kena memahami suasana di sini. Kalau musim haji lebih kurang dalam 3 ke 4 juta manusia yang berkumpul dan dalam waktu yang sama untuk melaksanakan lontaran Jamrah ini. Dan sebab itu adalah khilaf, ada yang ulama dan mazhab-mazhab, ada yang kata Allah waktu pagi. Memang Allah waktu pagi, tetapi kita nak menjaga keselamatan jemaah. Jemaah haji menetapkan selepas Isyak. Maka kita patuhilah apa yang ditetapkan oleh jemaah haji, kerana syarah kebayahan di sini untuk menjaga kebajikan dan keselamatan, supaya tidak bertembung dan tidak berlaku perkara yang tidak diingini sebagaimana yang telah berlaku sebelum ni. Sebab itulah jemaah haji mengambil inisiatif untuk menggerakkan jemaah agak lewat sedikit supaya tidak berlaku kesesakan yang melampau. Okey, di hadapan tadi bangunan itu adalah Jamrah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Kita masuk jalan lain, kita turun melalui jalan lain. Dan kita akan berjalan menuju terowong untuk pergi ke perkhemahan kita. Dipanggil terowong Asif. Di terowong itulah pada tahun 1994 kalau tak silap berlakunya di pertembungan antara jemaah yang merupakan lebih daripada 1 orang maut di terowong Asif. Dan pernah juga berlaku kebakaran di perkhemahan ini. Itu semua ujian kepada Allah SWT. Kalau nak selesa 2 hotel tu,
bayar 300,000 untuk hotel. Senang. Pergi lontar. Mesti 300,000 kat atas lah untuk kita buat. Itu pun duduk 20 hari saja. 20 hari buat haji 300,000. Kita akan duduk dekat lah. Ataupun kemah-kemah yang hampiran ini mengikut bayaran yang kita bayar. Baik, inilah keadaan suasana di Mina. Dan insyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita ke Ja'rana. Kita akan terus ke Masjid Ja'rana. Masjid Ja'rana dalam 16 km daripada Masjidil Haram. Berlakunya di sana peristiwa yang mana selepas peperangan Hunain pada 8 Hijrah atau yang 8 Hijrah, Nabi SAW pada siang harinya Nabi SAW mengumpul dan juga membahagikan harta rampasan perang pada waktu siangnya. Di malam hari Nabi SAW menyusup masuk untuk melakukan umrah melalui Ja'rana. Dan dengan sebab itulah ini jadikan miqat. Miqat yakni tempat antara sempadan yang perlu kita niat bagi penduduk-penduduk di kawasan yang datang melalui Ja'rana, maka mereka kena berniat ihram di masjid ataupun di kawasan Ja'rana. Waktu malam Rasulullah SAW secara senyap-senyap pergi menunaikan umrah. Jadi apabila mereka mengetahui orang Yahudi ini, dia tahu Nabi SAW masuk melalui Ja'rana, peristiwa orang Yahudi telah meracun satu sumur ataupun satu telaga. Jadi Nabi SAW ada setengah kata memudah, ada setengah kata meletakkan jari ataupun menjatuhkan cincinnya di dalam telaga tersebut.
yang menjadikan keluarga itu tawar, tidak merajut. Jadi orang Yahudi ni perangai dia memang tidak suka kepada Islam. Sedangkan mereka adalah ahli kitab, mereka mengetahui, mereka mengenal Nabi SAW sebelum Nabi dilahirkan lagi. Mereka memahami dan mereka mengetahui akan turunnya Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi akhir zaman. Tetapi akhirnya apabila Nabi SAW diutuskan, mereka tidak beriman kerana tidak terpilih di kalangan